Assalamualaikum. Hai murid-murid tahun 3. Kita bertemu lagi bagi sesi PDPR pada hari ini. Adakah murid-murid sudah bersedia? Adakah murid-murid masih lagi bersemangat untuk meneruskan sesi PDPR kita pada hari ini? Bagus. Syabas dan tahniah cikgu ucapkan kepada murid-murid yang sentiasa menghantar dan menyiapkan tugasan yang telah diberikan. Cikgu harap disiplin yang baik ini diteruskan sehingga sampai bila-bila. Baiklah murid-murid, pada hari ini bagi subjek matematik kita masih lagi melihat topik yang kelima, iaitu masa dan waktu. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan melihat standard kandungan 5.5 tolak massa. Jadi kita masih lagi melihat kemahiran tolak massa. Standard pembelajaran 5.5.1 menyelesaikan ayat matematik tolak hingga 3 nilai massa melibatkan jam dan minit dengan jam dan minit serta minit dan saat dengan minit dan saat. Jadi pada hari ini kita akan lihat kemahiran tolak melibatkan 2 unit. Manakala objektif pembelajaran di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyelesaikan ayat matematik tolak jam dan minit dengan jam dan minit serta minit dan saat dengan minit dan saat dengan betul. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat kepada soalan melibatkan tolak jam dan minit dengan jam dan minit. Jadi diberi soalan 2 jam 56 minit tolak 1 jam 35 minit. Jadi konsepnya hampir sama dengan kemahiran tambah yang kita telah pelajari pada minggu yang lalu. Apabila melibatkan 2 unit masa, maka kita perlu keluarkan perkaitan masa, iaitu jam dan minit. 1 jam ada 60 minit. 1 jam bersamaan 60 minit. Dan 60 minit kita boleh tukar balik menjadi 1 jam. Jadi yang ini murid-murid kena ingat apabila melibatkan 2 unit masa. Sekarang kita selesaikan, kita susun dalam bentuk lazim seperti biasa. 2 jam 56 minit tolak 1 jam 35 minit. Jadi kita tolak. Seperti biasa kita akan bermula daripada minit. Kita selesaikan unit minit terlebih dahulu. Minit. Kemudian kita tolak. 6 tolak 5 sama dengan 1. 5 tolak 3 sama dengan 2. Kemudian jam. 2 tolak 1 kita akan dapat 1. Jadi sekarang apabila sudah selesai, ingat kita akan lihat semula pada jawapan minit pada unit sebelah kanan yang belakang ini. Adakah dia lebih dari 60? Kalau lebih kita kena tukar seperti yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Jadi 21, adakah sudah lebih dari 60? Masih belum kan? 21 ini kurang daripada 60. Kalau kurang daripada 60, maksudnya tidak cukup 60 minit untuk ditukar kepada 1 jam. Jadi kalau kurang, kita tak perlu tukar. Kita tak perlu tolak 60 minit sebab kurang. Jadi tak perlu, maka inilah jawapan yang terakhir. Jadi jawapannya adalah 1 jam 21 minit. Jadi kalau operasi tambah pun kita kena lihat kepada jawapan di belakang. Kalau tolak pun kita kena lihat jawapan di belakang ini. Kalau dia lebih 60 minit, maka kita kena tukar dia menjadi 1 jam. Kita kena tolak kemudian tambah 1 jam. Tapi kalau dia kurang dari 60 minit, maka kamu tak perlu buat apa-apa. Kamu terus ambil sebagai jawapan terakhir. Baiklah, seterusnya kita lihat contoh yang kedua.
4 jam 20 minit tolak 2 jam 35 minit. Jadi kita susun dalam bentuk lazim. 4 jam 20 minit tolak 2 jam 35 minit. Sama dengan, jadi pastikan kamu susun mengikut unit yang sama. Minit dengan minit, jam dengan jam. Dan perkaitan masa mesti kita ingat kerana dia melibatkan 2 unit, jam dan minit. Jadi jam dan minit. Sekarang kita akan selesaikan. Jadi di sini murid-murid kena lihat, sifar tolak 5 tak boleh. 2 tolak 3 pun tak boleh. Maksudnya 20 minit ini tak cukup nak tolak 35 minit. Kalau tak cukup, maka kita kena pinjam dari rumah jam terlebih dahulu. Jadi kita pinjam. Jadi cikgu tulis unit dulu. Jadi di sini tak boleh selesaikan 20, tak boleh tolak 35. Maka kita kena pinjam dari rumah jam. Jadi kalau kita pinjam, kita potong tinggal berapa jam. Jadi kita hanya boleh pinjam 1 jam sahaja. Jadi 4 jam kita pinjam 1 jam, tinggallah 3 jam. Jadi di sini kamu tak boleh pinjam seperti kamu tolak nombor biasa. Kerana ini ada melibatkan unit. Jadi kamu kena tengok balik. 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Jadi 1 jam yang kamu pinjam dari sini, kamu bawa pergi rumah minit, maka dia bersamaan dengan 60 minit. Bukannya kamu letak 1 di depan 2, kita bukannya meminjam seperti nombor biasa. Ini melibatkan jam dan minit, jadi kita kena lihat semula kepada perkaitan ini. 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Jadi 1 jam yang kita pinjam, kita akan tukar dia menjadi 60 minit. Kemudian apa yang kita buat? Barulah kita gabungkan dengan 20, sebab 20 yang tak cukup nak tolak tadi. Jadi 60 minit yang kita dapat dari 1 jam tadi, kita akan tambah dengan 20 minit yang tidak cukup untuk tolak tadi. Jadi kita tambah 20 minit. Jadi sekarang kita tambah yang ini dulu. Jadi kita dapat 80 minit. Maksudnya sekarang 20 ini sekarang sudah menjadi 80 minit. Datang dari mana 80? Datang daripada penambahan 60 minit tambah dengan 20 yang tak cukup tadi. Apabila ditambah sekarang dia sudah menjadi nombor yang besar, 80. Jadi barulah kita tolak dengan 35. Jadi kita tolak seperti biasa. Sifar tolak 5 tak cukup, maka kita pinjam dari 8 jadi 7. Jadi di sini peminjamannya seperti biasa. Jadi 10 tolak 5 dapat 5, 7 tolak 3 dapat 4. Dan rumah jam 3 tolak 2 akan dapat 1. Jadi kita tengok semula pada jawapan di belakang ini, adakah lebih dari 60 minit? Kurang kan? Kalau kurang, maka inilah jawapan yang terakhir. Jadi jawapannya 1 jam. Maksudnya 45 minit ini tidak cukup untuk ditukar kepada 1 jam, maka itulah jawapannya 1 jam 45 menit. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat contoh yang seterusnya melibatkan penolakan 3 nilai masa, yaitu melibatkan jam dan menit. Jadi di sini kita akan susun seperti biasa. Jadi yang nombor nilai masa yang pertama ini dia hanya ada jam sahaja. Dia tak ada minit, jadi kita boleh letak sifar minit seperti ini. 8 jam sifar minit. Yang ini kamu letak sendiri supaya dia sama dengan nilai masa yang kedua. Sebab nilai masa yang kedua ini dia ada minit. Jadi kita letaklah 8 jam sifar minit tolak 5 jam 40 minit. Sama dengan, jadi di sini sifar tak boleh tolak 40, tak cukup. Jadi kita kena pinjam dari 8 jam. Jadi 8 jam kita akan tinggal 7 sahaja. Jadi sekarang sifar
Tolak 40 tak cukup, kita pinjam dari 8 jam. Jadi 8 jam, tinggal 7 jam. Kita ambil 1 jam. Jadi 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Jadi kita ambil 60 minit, kita tambah sifar-sifar tadi. Maka kita akan dapat balik 60 minit. Jadi sifar ini kita potong, kita gantikan dengan 60. Kemudian barulah kita tolak. Sifar tolak sifar akan dapat sifar. 6 tolak 4 kita akan dapat 2. Kemudian kita selesaikan yang jam. 7 tolak 5 kita akan dapat 2. Jadi kita lihat semula yang 20 minit ini. Adakah sudah selesai? Belum. Kita masih ada nilai masa yang ketiga. Jadi kita tolak 1 jam 18 minit. Jadi di sini 20 memang dapat tolak 18. Cukup 20 tolak 18. Jadi kita tak perlu pinjam. Kita boleh terus selesaikan. Minit. Sifar tolak 8. Tak cukup, maka kita pinjam dari 2. Kita pinjam seperti biasa sebab kita tak melibatkan unit dari rumah jam. Jadi kita boleh pinjam macam biasa saja untuk rumah minit ini. Jadi tinggal 1, kemudian 1 kita letak di depan sifar. 10 tolak 8 kita dapat 2. 1 tolak 1 kita dapat sifar. Kemudian kita selesaikan rumah jam. 2 tolak 1 kita dapat 1. Jadi kita tengok semula pada jawapan yang terakhir. Jawapan yang di belakang ini, unit minit. Adakah cukup untuk kita tukar menjadi 1 jam? 2 minit. Lebih atau kurang dari 60? Kurang kan? Kalau kurang, maksudnya tidak cukup 60 minit untuk ditukar kepada 1 jam. Jadi kalau tidak cukup, maka tak perlu ditukar. Maka inilah jawapan dia, 1 jam 2 minit. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat contoh melibatkan minit dan saat. 2 nilai masa sahaja. Jadi kalau 2 nilai masa, kita boleh terus selesaikan 2 ini sekaligus. Sebab dia hanya melibatkan 2 nilai masa. Jadi 40 minit 17 saat tolak 15 minit 12 saat. Sama dengan, jadi di sini 17 memang cukup untuk tolak 12. Sebab 17 nilainya besar, tolak 12 nilai kecil di bawah. Jadi cukup, maka boleh terus selesaikan. 7 tolak 2 dapat 5. 1 tolak 1 kita dapat sifar. Kemudian kita selesaikan untuk rumah minit. Jadi sifar tolak 5 tak cukup, maka kita pinjam seperti biasa. Hingga 3. Kenapa kita pinjam seperti biasa? Kerana dia hanya melibatkan rumah minit saja. Kita tak perlu pinjam dari rumah unit masa yang lain. Dia hanya pinjam dalam unit yang sama ini, minit. Jadi sekarang sifar akan jadi 10. 10 tolak 5 kita dapat 5. 3 tolak 1 kita dapat 2. Jadi seperti biasa kita akan lihat kepada unit yang di belakang ini. Jadi sekarang unit saat, maka kita lihat 5 saat. 5 saat. Adakah kurang atau lebih dari 60 saat? Kurang kan? Jadi kalau kurang maksudnya tidak cukup 60 saat untuk ditukar kepada 1 minit. Jadi kalau tidak cukup, maka itulah jawapan yang terakhir. Jadi jawapannya 25 minit 5 saat. Baiklah, sekarang kita lihat contoh yang seterusnya. 50 minit 38 saat tolak 23 minit 52 saat sama dengan. Jadi sekarang kita lihat 38 saat tak cukup nak tolak 52 saat. Sebab 38 nilainya kecil, jadi tak cukup nak tolak 52 di bawah. Jadi kita akan pinjam dari rumah minit. Apabila kita pinjam dari rumah unit masa yang lain, maka kita kena lihat kepada perkaitan ini tadi. Jadi 50 minit kita boleh pinjam 1 minit saja. Jadi kalau 50 kita tolak 1, kita kurang 1, maka tinggallah 49 minit. 50
50 minit sekarang tinggal 49 sebab 1 minit kita nak beri kepada rumah saat. Jadi 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Jadi 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Maka kita akan tambah dengan 38 sebab 38 ini tidak cukup untuk tolak tadi kan. Jadi 60 saat kita tambah dengan 38. Sekarang kita akan selesaikan yang ini terlebih dahulu. Jadi kita akan dapat sifar tambah 8, 8, 6 tambah 3 dapat 9. Jadi sekarang 38 ini kita akan tukarkan. Sekarang dia sudah menjadi 98 saat. Nombornya sudah besar. Jadi bolehlah tolak dengan 52. Jadi kita tolak seperti biasa. 8 tolak 2 kita akan dapat 6. 9 tolak 5 kita akan dapat 4. Sekarang kita akan selesaikan rumah minit. 9 tolak 3 kita akan dapat 6. 4 tolak 2 kita akan dapat 2. Jadi seperti biasa kita akan lihat jawapan yang di belakang ini. Adakah lebih dari 60? Kurang. Jadi kalau kurang maka tidak cukup untuk ditukar kepada 1 minit. Kalau tidak cukup maka inilah jawapan dia. 26 minit 46 saat. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat kepada contoh yang melibatkan minit dan saat juga. Diberi 56 minit, tolak 18 minit, 37 saat, tolak 43 saat. Jadi di sini ada 3 nilai masa. Jadi ingat, kalau tolak, kamu tak boleh tolak ketiga-tiganya sekali. Mesti mula dengan 2 nilai masa dulu. Jadi kita akan tolak. Jadi 56 minit ini dia tak ada saat, jadi kita boleh letak sendiri. 56 minit, sifar-sifar saat, tolak 18 minit, 37 saat. Jadi kita akan tolak. Jadi di sini sifar-sifar tak cukup nak tolak 37. Jadi kita terpaksa pinjam daripada rumah minit. Jadi apabila pinjam dari rumah minit yang lain, maka unit masa yang lain, maka kita kena tengok kepada perkaitan ini. Jadi 56 tinggal 55. Sebab kita pinjam 1 minit. Jadi 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Jadi 60 saat kita akan tambah dengan sifar-sifar saat. Jadi sekarang dia menjadi 60. Jadi kita potong sifar-sifar ini, kita gantikan dengan 60. Sekarang 60 sudah cukup untuk tolak 37. Jadi kita selesaikan. Jadi kita selesaikan saat dan kita tolak. Jadi di sini sifar tak cukup nak tolak 7. Jadi sifar tak cukup nak tolak 7, maka kita pinjam dari 6. Seperti biasa. Di sini kita pinjam seperti biasa sebab dia tidak melibatkan peminjaman dari unit masa yang lain. Jadi dia hanya pinjam dalam unit saat ini sahaja. Jadi kalau pinjam dalam unit yang sama maka tak perlu kita guna perkaitan ini. Kita boleh pinjam seperti biasa. Jadi sifar menjadi 10. Jadi sekarang 10 tolak 7 dapat 3. 5 tolak 3 dapat 2. Kemudian minit. Jadi sekarang 5 tolak 8 tak cukup, maka kita pinjam dari nombor sebelah. Jadi kita pinjam seperti biasa. Jadi 5 menjadi 4. 5 ini menjadi 15. 15 tolak 8 kita akan dapat 7. 4 tolak 1 kita dapat 3. Adakah sudah selesai? Belum, kita masih ada nilai masa yang ketiga. Jadi kita tolak sifar-sifar minit 43 saat. Jadi di sini dia tak ada bagi minit. Jadi kita letaklah sendiri sifar-sifar minit. Ingat mesti susun ikut unit masa yang sama. Kita tolak. Jadi di sini 23 tak cukup tolak 43. 23 kecil, 43 besar di bawah. Jadi kita terpaksa pinjam dari rumah unit masa yang lain iaitu minit.
Jadi 37 kita pinjam 1 menit, tinggallah 36. Kemudian 1 menit yang kita pinjam bersamaan dengan 60 saat. Jadi kita akan tambah dengan 23 di sini. Maka kita akan selesaikan yang ini dulu. Saat sifar tambah 3 kita dapat 3, 6 tambah 2 kita akan dapat 8. Jadi sekarang 23 ini dia sudah menjadi 83 saat. Nah, sekarang dia sudah menjadi nombor yang besar, 83. Jadi sekarang barulah kita tolak. 3 tolak 3, kita akan dapat sifar. 8 tolak 4, kita akan dapat 4. Kemudian rumah minit. Kemudian kita tolak 6 tolak sifar, kita akan dapat 6 semula. 3 tolak sifar, kita akan dapat 3 semula. Sekarang kita akan semak jawapan yang di belakang ini. Kurang daripada 60. Jadi kalau kurang maka inilah jawapan dia yang terakhir, kerana 40 ini tak cukup untuk ditukar menjadi 1 menit. Kalau tak cukup maka inilah jawapan dia, 36 menit 40 saat. Baiklah murid-murid, jadi setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sekarang murid-murid perlu buka buku aktiviti matematik muka surat 98. Sambung jawab soalan D, E, dan H. Kemudian muka surat 99 jawab ke semua soalan A, B, C, D, dan E. Sekiranya murid-murid masih lagi kurang faham, tolong ulang balik, tengok balik langkah kerja yang telah ditunjukkan. Kemudian barulah jawab latihan yang diberikan ini. Tolong tunjukkan langkah kerja dengan kemas dan jelas. Jadi setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.